Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS edisi 13 Mei 2021. Anda bersama saya Luqman Muhammad dan rakan penyampai saya. Dan saya Akmal Saleh. Ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Ketua Menteri seru orang ramai patuh SOP terus doa kesejahteraan Sarawak. Jemaah gembira, syukur dapat tunaikan solat sunat Aidilfitri. Sarawak akan teliti semula penggunaan vaksin AstraZeneca. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng menyuruh orang ramai agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika menyambut Aidilfitri dan terus mendoakan kesejahteraan masyarakat di Sarawak. Alhamdulillah tahun ini kita dapat mensolat Aidilfitri di masjid-masjid dan surau-surau. Tidak seperti tahun yang lepas. Ini adalah nikmat kita dan hanya saya menyeru supaya rakyat menjagakan SOP. Katanya pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah melakukan yang terbaik dalam memerangi pandemik COVID-19 dari terus menular di negeri ini. Justru beliau berharap orang ramai dapat terus bersabar dan terus mendoakan kesejahteraan masyarakat di negeri ini khasnya dan negara amnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui TVS pada Khamis. Menunaikan solat sunat di pagi hari raya sudah semestinya sesuatu yang dinanti-nantikan umat Islam apabila menjelangnya raya. Lebih-lebih lagi apabila Majlis Islam Sarawak telah memutuskan solat sunat dibenarkan di masjid dan surau. Namun, para jemaah haruslah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Pengurus Masjid Miri Jalan Merbau Rakesh Mahari berkata dirinya berasa gembira kerana umat Islam dapat menunaikan solat sunat meskipun jumlah jemaah untuk setiap masjid adalah terhad. Alhamdulillah pada tahun ini kami sebagai umat Islam khususnya di Bandaraya Miri Sarawak ini bersyukur dengan keputusan Kerajaan Negeri Sarawak membenarkan bagi kami untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri dan juga bertakbir Hari Raya Aidilfitri seperti yang telah dinyatakan dalam SOP yang sepatutnya. Jadi pada tahun ini kita memang merasakan Ramadan dan juga Syawal itu diraikan seperti sebelumnya walaupun masih ada perkara-perkara yang kami perlu jaga. Contohnya kita dibenarkan solat sunat tarawih berbanding dengan tahun lepas hanya dibenarkan JKP dan juga petugas masjid. Tetapi tahun ini dia dibuka kepada orang ramai dan alhamdulillah walaupun ada kekangan-kekangan dan SOP yang perlu dipatuhi tetapi memadai bagi kami semua. Sementara itu, Hamidah Muhammad Firdaus pula berasa sedih kerana rindu suasana di masjid apabila menunaikan solat sunat di pagi raya yang meriah. Sebab kita terpaksa merhadkan kehadiran ahli jemaah untuk menghadiri solat sunat di masjid lah. Kebiasaannya kehangatan Hari Raya Aidilfitri mungkin sudah dirasai dengan kehadiran anak perantau yang pulang ke kampung, takbir raya, solat sunat Aidilfitri berjemaah dan sebagainya. Namun sambutan pada kali ini berbeza bagi anggota Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM yang terpaksa menggalas tugas demi negara. Wartawan Akmal Saleh bersama jurukamera Fikri Razak dan Zaim ada laporannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Tatkala kita sibuk dengan kelengkapan Aidilfitri, tanpa sedar ada yang sedang membanting tulang
dan berkorban demi negara dan keselamatan perairan kita. Biarpun tanpa beraya bersama keluarga. Jangan ke mana-mana, terus ikuti laporan ini. Biarpun laungan takbir hanya bertemankan anggota lain, demi berbakti kepada negara, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak meneruskan momentum operasi sepanjang Syawal ini. Pengawal 6, aset pasukan inilah yang dipertanggungjawabkan untuk beroperasi ketika musim perayaan. Menurut pengarahnya, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zain Azman Muhammad Yunus mengikut petunjuk prestasi utama KPI Sarawak, sekurang-kurangnya 5 aset perlu berada di laut pada setiap masa. Kita perlu memastikan 5 aset berada di laut pada setiap masa. Marakunmi, Miri, Bintulu, Tanjung Manis dan Ibu Pejabat Mantan Sarawak di Kuching. Jadi kita akan pastikan penugasan aset sentiasa di laut bagi memastikan perairan negeri Sarawak terutamanya sentiasa terpelihara dan tidak dicerobohi oleh anasir yang luar daripada perairan negeri Sarawak. Seramai 324 merupakan jumlah yang bagi kita mencukupi untuk memastikan dari segi pengoperasian aset di setiap zon. Katanya lagi, fokus tertumpu kepada kawasan sempadan perairan negara, khususnya di Tanjung Datu, iaitu sempadan Malaysia-Indonesia, bagi mengekang aktiviti penyeludupan bunga api dan mercun selain membendung kemasukan pendatang asing tanpa izin. Tumpuan kita adalah di sempadan negara, iaitu di area Tanjung Datu, untuk pastikan tiadanya berlaku penyeludupan bunga api dan juga kemasukan pendatang tanpa izin daripada negara jiran. Jadi kita akan pastikan sekurangnya sebuah aset akan berada di kawasan sempadan Sarawak di Tanjung Datu untuk memastikan tiada sebarang kemasukan. Persiapan raya bagi anggota agensi APMM cukup ala kadar saja. Malah waktu berbuka di tengah laut juga cukup berbeza, hanya bersajikan kurma dan air. Saya sendiri yang berkesempatan mengikuti operasi turut merasai perjuangan mereka. Bagi anggota agensi APMM berpangkat Laskar Kelas 1 Maritim, Muhammad Fakri Muhammad Nur pula, beraya tanpa keluarga sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Tahun ini merupakan tahun keempat beliau beraya bersama anggota APMM dan tanpa keluarga tersayang. Okey, ini merupakan tahun ke-8 saya di negeri Sarawak dan merupakan tahun keempat saya tidak balik beraya dan beraya di perantauan. Kami anggap sebagai tanggungjawab dan pengorbanan yang perlu kami sebagai anggota penguatkuasa untuk bertugas mengawal perairan negeri Sarawak, dan ini sudah menjadi kebiasaan bagi kami sebagai anggota maritim yang dipertanggungjawabkan untuk bertugas mengawal perairan negeri Sarawak. Manakala bagi Lieutenant Madya Muhammad Hairi yang berasal dari Terengganu, ini adalah tahun kedua baginya beraya jauh dari keluarga, dan antara cabaran yang dirasai termasuklah ketika Perintah Kawalan Pergerakan yang diakibatkan pandemik COVID-19. Namun katanya itu bukan penghalang buat beliau bersama anggota lain untuk meneruskan rondaan dan mempertingkatkan operasi sepanjang Syawal. Dan ini adalah tahun kedua saya berkhidmat di Maritim Negeri Sarawak sebagai pegawai SAR, dan tahun ini adalah kali kedua juga saya tidak dapat bersama dengan keluarga untuk bersama-sama meraihkan Aidilfitri, dan saya rasa ini adalah tugas hakiki saya sebagai penguatkuasa yang berkhidmat di unit cari lamat dan bantuan bencana di Maritim Negeri Sarawak.
Pangkas menentang jenayah rentas sempadan, tidak gentar untuk bertempur, malam atau siang. Merekalah benteng dan merekalah perwira di perairan negara kita. Sebelum mengakhiri laporan, saya mewakili kru TVS bersama anggota Maritim Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Demi tanah air tercinta, perwira negara terus cekal memikul tanggungjawab mereka dalam menjaga keselamatan negara tidak kira waktu dan apa jua keadaannya. Pada saat kita sedang bergembira meraihkan Aidilfitri di sisi keluarga tercinta serta sahabat handai, perwira negara kita pula meredah rintangan di persempadanan. Perasaan rindu yang berselubung di sanubari harus diketepikan demi tugas mereka. Ikuti laporannya bersama Nur Suhaida. Laluan ini adalah antara laluan yang digunakan oleh penceroboh untuk memasuki sempadan negara. Namun, demi menjaga keamanan, bertugas di persempadanan, pasukan tentera darat berkorban masa dan tenaga mereka. Walaupun di musim perayaan, mereka tetap menjadikan tanggungjawab mereka sebagai keutamaan. Meraihkan Aidilfitri di kawasan operasi sambil menyarung seragam dan perlindungan diri bersama rakan-rakan seperjuangan. Sememangnya pengalaman yang berbeza, namun sambutan sederhana ini sedikit sebanyak mengubati kesedihan mereka yang tidak dapat pulang ke kampung halaman. Kerana ada juga rasa terubat rindu kat family kat kampung. Tapi ada backup kawan-kawan cincang kat sini, rasa seronok sikit lah. Depan kalau COVID menurun, tengok ke dulu lah, kalau dapat balik lah, kalau dapat balik tentu lah. Ini tahun pertama beraya di kawasan operasi. Pengengan media tu agak menjadikan sebab tak dapat balik raya kampung. Tapi nak guna, hijau askar tugas. Bagi Lance Corporal Muhammad Firdaus Kasim yang berasal dari Jitra Kedah pula, 3 tahun tidak pulang ke pangkuan keluarga tidak mematahkan semangat beliau untuk terus berjuang mempertahankan keamanan negara. Namun, suaranya jelas menahan sebab. Hubungan keluarga suka sikit lah, tapi boleh sekali-sekali itu adalah. Di samping itu tak lupa juga isteri yang tercinta, Nak Syamidah binti Baharudin, kedua anak saya Rafiki dan Rizki. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Biarpun disambut dalam kesederhanaan dan dalam norma baharu, kemeriahan sambutan Hari Raya di Pos Serikin tetap dirasai. Memilih kerjaya sebagai tentera tidak dinafikan memerlukan pengorbanan yang sangat besar demi negara. Namun inilah pengalaman yang berharga dan memori yang tercipta antara mereka untuk kenang-kenangan pada masa akan datang. Sempadan negara dikawal rapi, meredah hutan, meredah payah. Warga TVS saya wakili, kami ucapkan Selamat Hari Raya. Laporan ini saya, Nur Suhaida bersama juru kamera Awang Azmil bawakan khas untuk semua penonton TVS dari perbatasan negara, Pos Serikin, Sarawak. Kami dari Kamp JPJ Serikin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Gempur!
Bukan sekadar mengembalikan nostalgia, lampu raya yang menghiasi kediaman Abdullah Tahni Majani dari Kampung Bunga Raya Sarike menjadi simbolik unik keharmonian keluarganya sempena Aidilfitri. Ia merupakan sebahagian tradisi keluarga Abdullah sejak dahulu lagi. Justru tidak hairanlah jika datuk kepada lebih 30 orang cucu ini pernah menggenggam gelaran juara bertahan 5 tahun berturut-turut dalam pertandingan lampu hiasan raya di Sarike. Abdullah yang dibantu anak dan menantunya bersepakat memasang lampu kelip-kelip berwarna-warni dan pelita untuk menaikkan semangat raya walaupun sambutannya kali ini hanya disambut dalam kalangan keluarga terdekat sahaja. Keistimewaan bagi kami di api tentu pi raya itu sebab kita malah setahun sekali ya. Sebab hari raya tentu hari rami kita nak, hari apakah orang kita puasakan sebulan. Jadi patut kita sih merami-rami tentulah hanya setahun sekali. Belum apalah kita api pelita, apalah tapi macam-macam lah. Jadi cucu kami pun banyak juga. Jadi hanya suka dan tapi ya. Ya bagi kami lah ya macam itulah. Sebab kami nak mudah dari zaman-zaman dulu-dulu nak minat malah api pelita dengan api elektrik macam tu. Abdullah merancang segala kerja pemasangan termasuk mengumpul bahan-bahan sebelum bermulanya bulan puasa lagi. Katanya, kerja pemasangan dilakukan secara berperingkat dengan dibantu anak-anaknya dan segalanya selesai sebelum sambutan malam 7 likur. Api pelita sekolah kami masa itu ada 165 biji. Minyak tanah tahu anak. Kedua, api elektrik ya ada 34 biji layarnya. Semuanya cembiar lah. Yalah kami malah tu nak kita tong cembiar. Apabila habis tahun tu kalau kita dah jahit nak, kami jahit juru orang lah. Minta tolongnya bergelumut tin kami pakai kami buat kita. Tapi elektrik tu mana dah jahit lah. So kami anak menantu kami membelilah cembiar lah. Bekas kaki tangan Jabatan Kerja Raya ini turut merasakan dirinya amat bertuah kerana kebanyakan ahli keluarganya tinggal serumah. Ini memberi peluang kepada mereka untuk meraihkan sambutan Aidilfitri bersama-sama. Suasana itu katanya menjadikan hari raya yang diraihkan setiap tahun lebih bermakna. Dan apabila lebih bermakna, ia membuat Abdullah lebih bersemangat untuk meneruskan minatnya ini. Malah akan sentiasa diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Bagi kami, tiap-tiap tahun kami nak malah macam tu. Kami siapa kata boleh orang ni. Banyak nak pergi rumah raya, si banyak karan kah? Bagi kami, saya ada hal. Sebab kita malah tu setahun sekali. Siklah kita nak hari raya tu Kobin kita tidak malah dia tu. Bagi saya lah, bagi kami. Si ada apa-apa nang sentiasa sampai ayat kami lah. Sambutan Hari Raya Norma Baharu pada tahun ini tetap meriah dengan pelbagai rancangan dan program TV yang bakal ditayangkan. Lebih menariknya lagi, telemovie yang bakal disiarkan adalah hasil anak jati Sarawak sepenuhnya dengan menggunakan bahasa Melayu Sarawak. Dipanggil Maggie Suhaimi dibuat di lokasi yang berlainan di sekitar Sarawak. Cerita hantu tampil berlainan dengan mengetengahkan bakat anak-anak Sarawak. Okey, cerita hantu tu yang special about this rancangan telemovie tu ada 100% hasil daripada anak jati Sarawak, daripada pelakonnya, tenaga kerjanya, cameraman, editor, dan CGI, makeup artist, special effect, semuanya 100% lokal kita lah. Telemovie cerita hantu di channel 122 TVS and MyTV. Manakala bagi telemovie komedi Puasa Ocek-Ocek yang sudah ditayangkan pada jam 9.45 malam Rabu akan ditayangkan semula pada Ahad jam 8.30 malam. Pada kami si sahur. Lagi juga kita... Ia berikutan sambutan yang menggalakkan daripada penonton. Jangan sebelum toknya memasak, tapi kali toknya adalah sebuah telemovie yang akan mengisahkan pasal 3 orang kawan yang cuba untuk berpuasa di bulan Ramadan, tetapi tidak silarat, so tidak plan lah untuk berpecah puasa dan kantoi oleh
ibu bapa mereka. Telemovie pertama yang kami polah dan keluar di TV, so agak nervous, tapi kami harap penontonnya sukalah dengan telemovie Puasa Ocek-Ocek. Tidak hanya terhad kepada telemovie, TVS juga menyiarkan pelbagai program hiburan seperti Sitok Sinun Raya Musikal, Legasi Seni Raya dan Syok-Syok Raya Online. Tidak kira di mana anda berada, hidupkan suasana raya anda. Jika anda berjauhan, manfaatkan teknologi, hubungi mereka yang tersayang. Jadi kadang-kadang kita tak tahu perayaan raya kita di Sarawak ni mungkin berlainan dengan di Semenanjung. Jadi bila ada rancangan musikal macam ni, dia boleh memberi hiburan kepada penonton-penonton semasa hari raya. Yang paling specialnya lah, kami orang ada juga mencipta sebuah lagu raya original daripada staf TVS di Impun dan banyak lagi lah. Kita walaupun kita dalam keseronokan kita berpeluang, at least lah kita berpeluang untuk beraya dengan keluarga kita. Tapi mereka mungkin ada yang tidak dapat. Jadi saya nak kongsikan kesayuan mereka kepada penonton semua. Boleh? Okey, semua cerita best ada di TVS. So make sure kita orang nanggah. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin. Bye. Ambil kuih, makan, layan. Selamat Hari Raya kepada anda semua. Maaf Zahir dan batin. Dan kesempatan ini juga saya Andi Azul Johan dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh penonton. Mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton-penonton TVS. Hai semua, anda bosan? Tak boleh nak berayasakan? Relax, TVS ada menyediakan pelbagai rancangan menarik sepanjang Hari Raya ini. Jom meriahkan raya anda bersama TVS, #RayaTogether. Laporan bersama saya Jessica Chung dan Zain Hashim untuk TVS. Sarawak mencatatkan 395 kes baharu positif COVID-19 per Khamis dengan 254 atau 64.30% dikesan di daerah Miri, Seri Aman, Kuching dan Bintulu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 37,121 kes. Daripada 395 kes baru yang dilaporkan, seramai 21 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa saringan dijalankan. Manakala seramai 308 orang adalah terdiri daripada individu yang telah diberi arahan perintah kuarantin. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster Jalan Lilin Miri. Satu kluster telah tamat iaitu kluster Jalan Sanyan Sibu. Terdapat 2 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19. Ini menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 telah meningkat kepada seramai 214 orang. Sarawak meneliti semula penggunaan vaksin AstraZeneca dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, kumpulan penasihat COVID-19 Sarawak SCOVAC akan memperhalusi semula dan keputusan mengenai penggunaan vaksin itu nanti akan diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Terdahulu, Dr. Sim dalam hantaran Facebooknya mengatakan SCOVAC akan berbincang semula mengenai penggunaan vaksin AstraZeneca dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri di mana Kerajaan Sarawak akan membeli sendiri vaksin tersebut bermula bulan depan dan seterusnya. Pada 4 Mei lalu, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin, berharap Kerajaan Sarawak mempertimbangkan semula keputusan untuk menerima vaksin AstraZeneca COVID-19. Menurutnya, vaksin AstraZeneca terbukti telah mendapat sambutan menggalakkan dan orang ramai yakin dengan keselamatannya apabila ia dibuka pendaftarannya secara sukarela di Selangor dan Kuala Lumpur. Seorang lelaki ditemui mati selepas dikatakan tergelincir lalu terjatuh ke dalam sungai di Kampung Sungai Langsat, Jalan Lama, Kuching Serian hari ini. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Samarahan Sarawak berkata mangsa dikenali sebagai Boni Kota, 31 tahun dan beralamatkan dari Kampung Kujang Mawang, Tebedu.
Semasa kejadian, mangsa dikatakan tergelincir semasa hendak mandi di sungai tersebut dan laporan berhubung kejadian diterima pada jam 9.40 pagi. Setelah mendapati arus tersebut deras, kita ambil tindakan untuk buat kerja-kerja menyelam jauh daripada tempat itulah, iaitu kita buat search dalam jarak 15 meter radius. Kita telah berjaya menjumpa mayat pada 12.30 tengah hari. Mayat mangsa hanya 7 meter dari lokasi dia terjatuh dengan kedalaman air sekitar 8 kaki dan mangsa difahamkan memahami kawasan tersebut untuk pergi mandi. Dan mangsa merupakan orang luar daripada kawasan itu dan mungkin dia tidak faham dengan keadaan di sekitar itulah. Sebab kita difahamkan dia adalah merupakan pekerja di situ. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Operasi mencari dan menyelamat turut disertai anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Siburan dan Polis Diraja Malaysia. Sekian saja laporan utama untuk malam ini. Terima kasih kepada Sentech Commercial Cultium Artisanal dan All Kuching Smart Heritage yang telah menaja keringkam kami di TVS sempena Hari Raya ini. Saya Kemas Saleh. Dan saya Luqman Muhammad. Salam Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Saya Laksamana Pertama Maritim Zain Azman bin Muhammad Yunus, Pengarah Maritim Negeri Sarawak, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua komuniti maritim di Negeri Sarawak. Maaf Zahir dan Batin. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin, terutama kepada semua ahli keluarga saya dan semua frontliner yang berkhidmat di Negeri Sarawak. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Susungkan jari kami aturkan salam menyambut Syawal penuh kesyukuran. Pagi Raya memakai keringkam. Busana warisan sepanjang zaman. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.